Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ma taufiqi walantisamiyya illa billah. Wa alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Rabbana afri' alaina sabran wa sabit aqdamana wansurna ala qaumil kafirin. Qala Allah Ta'ala fil Quran Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Allah bagi kelapangan dekat kita, Allah bagi waktu yang sihat, kita pandai guna dia. Maka Nabi kata ada dua waktu yang kita tertipu dengan dia. Waktu masa kita sihat, tak pandai guna, kita akan tertipu. Dia sihat, dia seronok. Bila melapang sikit, ajak anak pergi Thailand lah, anak ajak pergi mandi lah, yang tu yang ni lah. Tak fikir langsung ada sikit masa nak bagi peruntukan pada Allah Ta'ala. Itu kelalaian kita. Kita kena tertipu. Kadang-kadang, kenalah bawa anak-anak makan angin sikit. Okey, tak salah. Tapi dalam masa yang sama, masa lapang, kita peruntuk tak masa untuk Allah Ta'ala, untuk anak bina kita. Nak duduk saja kan, membadak. Masa Allah bagi lapang, kita tak pandai guna. Satu, masa sihat. Masa duduk sihat, elok boleh baca Quran, boleh main tu. Esok ni masa dah sakit sampai tak nampak mata, masa tu nak pulun. Masa tu kita rasa akan terkilan. Masa tu kita syukur waktu Allah bagi sihat, tang sini tempat kita. Lagi satu, waktu Allah bagi kelapangan, tak sini. Okeylah, syukur. Ada lapang, kita cari sikit tak masa. Mudah-mudahan Allah pelihara iman kita. Manusia yang kadang-kadang iman dia ceramuk ni, dua benda ni dia tak pandai jaga. Masa sihat dia hancur, masa lapang dia hancur. Esok ni nak jumpa dengan Tuhan, dia kata tak ada masa. Tuhan kata hang dengan dunia hang masanya berlambak, dengan aku sikit pun tak boleh nak. Satu hari kadang-kadang hang nak semayang subuh, hang nak ambil masa 10 minit bagi hang ketak. Tapi hang boleh duduk ada di shopping center daripada pukul 10 sampai ke Zohor semayang situ, makan pula, sambung pula. Satu hari boleh duduk tempat siapa? Aircon seronok, hang nak mampu Lagi lama hang duduk tempat tu, lagi jiwa kita pun terhakis dengan keimanan. Nabi duk showkan tempat shopping center, tempat-tempat macam tu semua, dia boleh menghilangkan sifat-sifat benda yang elok ni boleh hilang. Pasal tu Nabi kata, aku masuk tempat-tempat macam cepat, Nabi keluar pun cepat. Ada hajat kadang-kadang nak pasar malam. Dengan satu bengkang nak beli, dia pusing pimai dengan satu bengkang. Pasar malam hari ni bukan tempat pasar malam, nak cari jodoh. Budak-budak muda siap dah pukul 5, dia siap dah. Hak perempuan pun siap, awal punya duk siap nak keluar. Berkeluar dengan nak bagi warna kok mana nampak. Dia bukan apa. Panggil guru telefon je pergi pasar malam. Yang jantan jom kita pergi. Pusing. Dapat seorang. Pasal malam, ya Allah. Pasal tu ya Allah, tabiat ni Nabi kata, tempat-tempat macam ni semua tempat-tempat yang tak elok. Memang kalau orang Arab, dia nak cari jodoh, kebanyakannya anak muda dia di tempat-tempat shopping center. Semua. Kami duduk di Baghdad ni, bila main petang pukul 5, asrama kami duduk, kan, budak-budak Arab asrama, dia siap nak pergi mana? Nak pergi pasar malam. Anak muda Arab, dia siap dah. Dia pakai ada spray tak mandi, berdengung kada musim sejuk. Bukan dia mandi. Nampak putih tapi duduk dengan depan, hamil nak mampu. Duduk handsome je tapi badan tak boleh duduk. Ada faham? Muka dia, badan tight. Ya. Hamil Allah. Dia siap cantik-cantik semua. Ya Allah, spray elok-elok, keluarlah. Saat dia pukul 10 dia balik. Assalamualaikum, nak tutup pintu dia balik. Ada saja PMAP itu pelajar agama tu. Allah samalah kita. Pada tu ampun yang muda-muda, darah muda macam ni, pandai jaga masa, bersyukurlah. Ada masa sikit kan, nak duduk baca Quran, ada masa, syukurlah. Jangan esok ni sampai ke tua, kita tak tahu nak guna masa. Lagi nampak tak?
Semua waktu dia tidur. Allah. Ghaflah, apa faham kan ni? Drama tadi, drama tidur. Allahu Akbar kabira. Ya Allah, syukurlah Ustaz hamba doa lah Ustaz sama dengan nampak sama. Allah bagi kekuatan pada kita, kekuatan kita duduk dalam kuliah-kuliah macam ni semua ikhlas lillahi ta'ala. Kalau kita duduk dalam satu program macam ni, ikhlas tak ada, Allah tak akan hitung sebagai apa pun ganjaran. Hampa metan sini niat hampa kerana nak makan apa nama ikan, kepala ikan, Tuhan bagi pahala setakat kepala ikan saja. Dia makan-makan masuk dalam ni, darah tinggi, dia keluar mampus dia. Dia kena ada dua benda, ya Allah, setiap program kita buat dua benda. Pertama ikhlas, yang kedua program yang kita nak buat ni, benda bahan-bahan kita nak baca ni ada kaitan dengan sunnatullah, berkaitan dengan Quran yang jelas, hikmah sunnah Nabi SAW yang jelas. Barulah Allah nak bagi kita semua, kita mai sampai kita duduk dikira pahala. Duduk, makan semua dikira pahala. Berapa jam pahala tu? Pahala ni lebih besar daripada kita semayang ribuan rakaat ni kita buat. Dengan cari ilmu. Pasal Allah janji, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Aku Tuhan, aku nak angkat manusia yang beriman, yang rajin cari ilmu. Maka kena ada dua syarat. Ikhlas, ilmu yang kita mengaji ni ada kena mengenal dengan Allah Ta'ala. Ilmu Allah Ta'ala. Baru dikira pahala. Baru Allah nak bagi pahala. Kalau sekiranya ilmu ni ilmu sihat, ilmu ada kaitan dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi tak ada ikhlas, lingkup. Datuk Bendahara berangkat. Falyatafaddal. Nampak tak? Rombongan Hulu Balang. Ada nama terangkat. Kawinkan anak dapat menantu. Allahu Akbar kabir. Dan kalau sekiranya kita buat satu program, dia ada kaitan, program tu ada kaitan dengan Al-Quran, Sunnah kita baca, tapi keikhlasan tak ada. Sama ada pihak ustaz atau pihak apa, tak ada, lingkup. Sebab tu ya Allah Tuhan katalah apa nama, kita ada ikhlas, tapi bahan yang kita nak baca ni merepek. Nampak dia merepek, tak ada kaitan dengan sunnah yang merepek, semua yang merepek, tak dapat apa. Tapi hampa kena syukur, satu je hampa kena pertahankan, bagi ada sikap keikhlasan. Pasal kitab-kitab kita baca ni semua kitab-kitab yang dikarang oleh ulama salaf. Nampak tak? Kitab dikarang oleh ulama salaf. Di bahan kita baca bahan yang bagus. Cuma kita kena ada ikhlas lillahi ta'ala saja. Ikhlas. Bila masih ke ikhlas, nanti kenal Allah senang, kena agama senang. Tapi satu benda yang tak ikhlas, susah agama nak duduk. Pasal agama tak boleh duduk dengan jiwa yang tak senonoh. Jiwa maksiat, tak ada ikhlas. Jiwa ada yang semak perut ni, dia tak masuk. Pasal tu setiap kali, bukan saja kita nak baca kitab Zadul Ma'ad, dalam masa sama kita buat program usrah bulanan kita nama. Kita buat ikatan kita ni kuat. Nampak ada ikatan di antara hampa ni kuat. Kasih sayang yang tu yang ni. Seorang saja di kalangan sahabat nak kahwin, tiap bulan dah kutip dah. Tak apa, satu hari RM1, sebulan 30 simpan. Bila lepas kaya ada orang nak kahwin, terus kita kata tak apa, kami support majlis kenurihan, kami support dengan pandil, dengan semua kami support. Panggil Ustaz Alim ke apa ke, buat sikit tazkirah. Lepas tazkirah tajuk perkahwinan yang berbahagia. Bahagia. Dia buat satu lagu perkahwinan bahagia. Bab tu Ustaz Alim cukup pandai. Lepas-lepas buat majlis setengah jam ke, kita buat satu majlis kenuri makan di antara kawan-kawan. Bila sahabat kita dah diijab kabul, rasa suasana tu nampak tak kan? Diijab kabul kan. Nanti kan ketua kita punya ketua Protajidid apa jadi ni kan, nampak tak dia nak kahwin kan? Dia nak kahwin dah, betul ke?
Ustaz Elan awal boleh pun kad dia tak sampai. Kita mau rimbuk dia tak panggil kita, nampak kan? Jadi kita tahu bernama kawan pun tak seberapa dengan kerja macam tu. Kita pakat-pakat renung malah hari kenduri dah lepas sekarang. Katalah ni bulan 2, 3, 4, 5. Bulan 5 dah kita tahu dah apa nak buat program tu. Ustaz pun boleh support sikit. Macam kita support tolong, nampak tak rasa ukhuwah kita. Lahirkan macam kita duk mengaji tentang sunnah Nabi ni, macam mana Nabi melahirkan sahabat-sahabat dia. Ustaz nak macam tu walaupun kita sikit, tapi kekuatan kita macam ribuan. Macam kita ni dalam peperangan Badar, nak berdepan dengan musuh ni ribu-ribu, tapi di kalangan sahabat 310, 312, 350 kan riwayat. Tapi kuat daripada siapa? Allah datangkan tentera daripada langit daripada orang yang sedikit. Yang itulah kita mau. Walaupun kita sikit, tapi kekuatan kita Masya Allah. Nilai ukhuwah dapat. Walaupun kita tak dapat kita tak dapat di rumah tangga kita, kan? Katalah kita tengok macam di rumah kita nak harapkan isteri, tak tengok pandang dia serabut, nak ada anak serabut. Tapi kita ada sahabat-sahabat macam Nabi Allah Lut. Ya Allah, Allahumma ansurni, Tuhan tolong aku satu. Tengok Nabi Lut, Nabi Nuh, Tuhan, walaupun keluarga aku hanyut tak bersama dengan aku, keluarga aku tak boleh faham aku, Nuh, keluarga tak boleh faham dia, isteri tak boleh faham dia, anak tak boleh faham dia, tapi dia minta ada puak kaum yang bersama aku nak tengok. Nabi Nuh, dia seronok dengan orang, dengan sahabat-sahabat dia. Nabi Lut seronok dengan orang, nampak tak? Jadi kita yang main tang sini ni kadang-kadang nikmat rumah tangga tak dapat. Isteri tak boleh faham, anak pinak tak boleh faham, keluarga kita tak boleh faham, mak kita tak boleh faham, tapi sahabat kita boleh faham kita. Ada masalah, jom kita sanggup ambil cuti, jom aku nak jangan keluar, jangan duk raplah sangatlah, tak apa. Inilah jiwa yang terdidik dengan kuliah-kuliah. Sampai hari ini kita banyak ada program kuliah, tapi kita bukan dapat menyelesaikan masalah ummah. Sedangkan Allah kata, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Hampa ni khalifah aku, pemegang amanah aku, pemegang agama aku. Apa hampa buat? Hampa buat apa? Kan? Tengok ulama-ulama dulu, ya Allah, Imam Sya'rawi boleh depan dengan orang Yahudi, dia duduk sembang, tarik sini. Kerja dia banyak. Kita pun tak tahap, kita ni tak sampai tahap ulama sekali. Buatlah kerja. Apa yang mampu tentang Islam kita boleh buat. Nampak tak? Macam Datuk Bendahara kita buat di Perak. Sambil duduk swimming, duduk benar, duduk berdebam, ada ceramah. Ikhtiar. Kalau setiap daripada kita ni, otak kita jalan apa nama Allah kata, wisabbihu. Hei, hampa bersihlah nama aku. Tuhan minta kita bersihkan nama dia. Aku bagi kat hampa agama, kelapangan aku bagi, sihat aku bagi, agama aku bagi kat hampa. Apa hampa buat? Hampa dapat benda tu tak ada apa langsung, tak bermanfaat untuk diri hampa, tak bermanfaat. Nak share dengan orang pun tak. Tuhan tengok kita. Tuhan kita tugas, lah, ya Allah, tolong agama aku, bersihkan agama aku. Nampak tak? Pasal kita orang yang sunnah ni, kita kena jaga betul-betul, ya Allah Tuhan, apa nama, akhlak kita, akidah kita tu paling penting sekali. Orang tengok kita walaupun cara sunnah, tapi tengok kita, ya Allah, musnah. Cara mulut lidah kita, pengurusan di antara sahabat kita, tak ada. Cuma wah, habis. Nampak tak? Tak ada apa gini kita bawa. Tak boleh kita sebarkan, orang tak boleh share dengan kita. Agama tak banyak boleh tiap, akhlak kita dapat tarik, geng-geng kita nampak okey, join. Jangan mulut lidah kita kasar sangat. Kan zaman sekarang ni nampak tak, kita kena jaga benda tu. Biarlah kita berjaya, dunia kita berjaya, akhirat kita berjaya. Itulah harapan kita main kuliah. Okey, sama-sama lah kita try the best. InsyaAllah bila kita nak sambut lepas raya ni, dengar khabar ada seorang nak kahwin, okey, kita handle. Tak payah bagi tahu kat dia, tak bagi tahu. Ada seorang dia, dua nak kahwin, tiga lagi lah. Siapa dia? Oh, alhamdulillah. Lepas raya ni ke? Alhamdulillah, nampak tak? Kita tolonglah. Pasal di kalangan kita ni, kita faham lah, bukan tu balak ke?
Bukan. Dan ekonomi masing-masing kita masing-masing faham. Kan? Kadang nak fikir air pun kena fikir. Ni berminyak ni. Ni nak ni. Nampak tak? Masing-masing punya keadaan macam tu. Jadi kita kena ambil tahu keadaan sahabat kita. Sampai kita kawan dengan dia, kita boleh kenal ekonomi dia, cara hidup dia, dia tak mampu, kita tolong. Macam itulah bagus. Tanpa tengok Abu Bakar kawan dengan orang, semua ya Allah hamba-hamba dia bagi masuk Islam, berjaya ya Allah, pernah dibebaskan dengan duit ringgit dia. Hamba-hamba tu pula boleh taat pada Allah Ta'ala lagi dahsyat macam Bilal. Nampak tak? Kadang-kadang iman kita tak kuat, tapi kita tolong orang, orang tu lebih kuat daripada kita lagi. Allah hantar ke iman tu mai kat kita. Cuba kita cuba. Nampak tak? Kita nak rasa kenikmatan Islam ni lani masa di dunia. Masa nak mati tak ada dah. Masa nak mati, kita akan kata kat Tuhan, fa'asaddaqa fa'arji' na'mal soleh, aku nak sedekah, aku nak jadi orang soleh, kembalikan aku. Malaikat kita sudah. Ini semua drama. Han dengar banyak ceramah, tapi hati han sebenarnya tak mau pada agama. Kalau hati han mau pada agama, hidup han dah berubah. Hidup han dah berubah. Ham kumpul geng-geng hang ni dengan kuliah, saat ni kuliah tu, saat ni Dewan Maliki, saat ni Dewan Syafi'i, saat ni Dewan apa semua. Macam-macam dewan hang buat. Tapi adakah hang menuju ke arah tu? Nampak tak? Kita duduk main dewan tu, kita tanya, okey dewan, apa usaha aku nak buat? Apa aku nak makmur ke tempat tu? Kena ada usaha. Jangan 2-3 orang lepas aku main. Tak ada. Islam bukan agama yang tak bertanggungjawab dengan agama dia. Kalau sikap kita macam ni, jangan mimpilah ya Allah. Sunnah kita sendiri dah seronok dengan diri kita. Senang. Malaikat kata, pilih. Kita dah seronok sendiri kita, tapi tak ke mana pun. Tapi sahabat Nabi pegang sunnah sampai Quran rekodkan panggil mereka wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun. Allah rekodkan panggil mereka dengan Nabi. Bukan sekat Allah rekod, malah ya Allah Nabi sendiri sebut asyara mubasyirin, 10 sahabat aku duduk di dunia, mereka ni dijamin masuk syurga dah. Sampai Nabi pergi Isra Mi'raj, Nabi kata ya Allah sahabat aku dia duduk di dunia, pergerakan dia, jalan dia, cakap dia, semua ya Allah syurga ada dengar dah. Macam itulah kita mau. Nampak tak? Bila ada suasana tu, kita akan rasa seronok, rasa nilai kita bersahabat. Kalau tidak, bukan sahabat, nama tahap kita lah ni kawan-kawan saja. Macam Umar kata, kalau kita bermusafir, Sayyidina Umar kata, nak jadikan dia kawan atau sahabat, bermusafir. Musafir dengan dia 2-3 hari ni sejam 2 tak boleh tahu panggil dia. Bila musafir dengan dia lama-lama, tengok. Bila nak makan apakah, elok nak bayar, dia masuk toilet punya lama. Jenis macam tu semua kan. Sayyidina Umar kata apa? Jadikan orang tu kawan saja, bukan sahabat. Bukan kita boleh cerita semua kat dia. Dia cuma nak seronok, kita boleh sama dengan dia. Ni jenis kawan, bukan sahabat. Sahabat senang susah boleh duduk dengan kita. Dia kadang-kadang dengar kita punya masalah, cup dia mic. Kalau dia ada free, aku mic kat hang. Hang tu duduk, aku mic kat hang. Nampak tak? Dia tak mau bagi sahabat dia apa nama, susah yang tu. Dia susah, aku pun susah. Jiwa orang mukmin, Nabi kata, sakit tak sini pun. Kita macam satu anggota. Nampak tak? Macam tu Nabi bayangkan. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kuliah yang kita duk main ni, walaupun duk mengaji sikit-sikit, mintalah hati kita betul-betul manfaat untuk agama. Mintalah hati kita nampak ya Allah apa benda kita duk buat ni. Minta Tuhan nampak kita, ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Kita tak nampak Tuhan nampak kita. Ataupun amal ibadat kita duk ni sampai nampak Tuhan duk tengok aku ni. Allahu Akbar. Tuhan duk tengok aku ni. Aku doa Tuhan dengar aku ni. Nampak tak? Mudah-mudahan ya Allah Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hari ini kita masuk bab berkenaan dengan 133. Bab muka surat 133, isteri-isteri beliau, isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isteri Nabi ni kalau nak baca buku dia ada lebih kurang 600 muka surat. Tajuk dia Rumah Tangga Rasulullah. Cerita tentang isteri Nabi je memang menarik lah.
Baca buku tu bertahun tak habis pasal kita cerita tentang Khadijah pun kita tengok seronok. Tapi tuan kitab ni bagi tahu, orang yang ada akidah, orang yang sayang dekat Nabi, dia akan ambil tahu tentang background Rasulullah. Isteri Nabi, kadang-kadang kita kata aku cinta Nabi, buat program cinta Nabi, apa tentang isteri Nabi pun tak tahu. Nampak tak? Isteri Nabi pun tak tahu. Macam Khadijah berapa tahun, sikit-sikit simple je. Kadang-kadang ke anak kita kan, anak isteri Nabi yang pertama, yang kedua, yang ketiga, sikit-sikit je. Berapa ramai yang mana yang perlu kita tahu. Pasal tu Ibn Qayyim Al-Jauzi dia buat buku ni ringkas, Zadul Ma'ad. Zad tambah khazanah ilmu yang sepatut kena ada pada orang mukmin, kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bagi ringkas-ringkas aja. Walaupun orang buat sirah tu dia buat sirah tentang Nabi berapa muka surat untuk kita ambil tahu je. Nak lebih pergi cari. Nampak tak? Isteri Nabi yang pertama sekali tak lain tak bukan kita tahu adalah Khadijah. Isteri beliau dia kata sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid Al-Quraisy kan Al-Asadiyah. Ni daripada keturunan Asad. Maksud isteri Nabi yang nama Khadijah. Beliau dia kata menikah dengannya, yang kata Nabi SAW kahwin dengan dia sebelum dia angkat menjadi Nabi, sebelum Nabi jadi Nabi lagi. Sebelum Nabi ada mengatakan Nabi dan Rasul, belum jadi Nabi, belum jadi Rasul lagi. Ketika itu dia kata sebelum jadi Nabi, Rasul tu lepas dia kahwin jadi dia Rasul. Ketika itu Khadijah dia kata berusia 40 tahun. Ini semua orang tahu. Umur Khadijah 40 tahun. Kalau kita kahwin sama perempuan tak apa. Ni kita tahu Allah 40 tahun. Allah, dia nampak dia nanti mati dulu aku belah dia. Nampak tak? Dia mati dulu aku belah dia kan. Nabi SAW dia kata tidak menikah dengan wanita lain hingga Khadijah dia meninggal dunia. Masa Nabi kahwin dengan Khadijah, Nabi tak kahwin dengan siapa-siapa pun. Ini ciri-ciri yang special ada pada Khadijah. Sampai orang kata Khadijah ni umpama macam 4 orang wanita. Nabi tak perlu kahwin dengan orang lain dah. Nampak tak? Yang kata Khadijah ni ciri dia macam 4 orang wanita. Tapi ciri-ciri yang tengoklah Khadijah macam mana, kan? Khadijah kita tengok, memang hari ni kita sebelum kita nak kahwin, kita kena set kepala otak kita. Jangan duk anggap kata aku kahwin ni macam Khadijah. Kita hari ni kahwin, satu perempuan pun tak ada macam ciri-ciri isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hang ustazah ke apa pun tak ada. Jadi kita kena set kepala otak kita, bila kita kahwin dengan perempuan tu, jangan kita anggapkan dia special. Oh dia ni insya-Allah. Ataupun kita mau dia jadi macam mak kita, tak boleh lah woi. Kita kahwin, aku nak kahwin kalau boleh aku sayang kat mak aku mau macam mak aku. Tak boleh lah. Nampak tak? Mak kita kadang sayang kat kita, masa kita nak keluar hidang makan kat kita, dia gerak kita bangunlah. Kadang-kadang tuala pun bubuh dekat pancok. Mak ni sampai tahap tu mak. Elok kita nak keluar, dia perhati dulu, ayah ni beg duit mak, jiwa mak ni lain. Maka kita kata, aku kahwin dengan hang, aku ingatkan hang macam mak aku. Nampak aku masuk pancok pun aku nak kena menjerit tuala. Mak aku tak payah menjerit, dia mentak dah. Yang tu kita kena set kepala otak kita. Jangan kita anggapkan isteri kita macam mak kita. Tak sama mak kita dengan isteri kita, dia lain. Kadang-kadang masakan kita kata, kita ada mulut, kita dah biasa masakan mak kita. Kita mau isteri kita turut macam mak kita. Yang tu tak dapat lah. Yang tu tak dapat. Jangan kita kata depan dia, you masakan mak, masak sedap. Dia terasa lah, dia bukan malaikat. Ni semua kena jaga. Nampak tak? Masa sebelum kita kahwin, dia kata, you ibarat Khadijahku. Walaupun nama dia Khadijah, belum tentu dia Khadijah. Nampak tak? Khadijah tu sebelum Nabi balik, dia tahu kata Nabi nak balik sekian-sekian waktu. Dia dah bersedia, ada diri dia. Saat ni bertengok cerita macam nak Aisyah. Dia dah bersedia dah. Yang kita tahu macam mana Nabi nak kahwin ni, ceritanya panjang lebar. Cuma satu isteri, Aisyah. Riwayat datang panjang. Pasal Aisyah ni, ya Allah. Nampak tak? Allah, ya Allah, ya Allah. Malaikat duduk atas langit pun sendiri, ya Allah.
nak turun, nak bela Aisyah radhiyallahu anha. Langit, bumi, Aisyah ni punya kedudukan tinggi, ya Allah Tuhan. Allahu Akbar kabir. Pasal tu, ya Allah, Khadijah radhiyallahu anha ni, masa Nabi nak balik, dia tahu saat Nabi nak balik, dia akan kemas diri dia. Dia tak akan layan, ya Allah, Nabi balik dalam keadaan, bahasa kita lah, bedak, sejuk, tang ke dada, masam, nak mampu, berpeluh sana, tak ada. Itu isteri Rasulullah. Tu kena set kepala otak kita. Walaupun kita kahwin macam mana pun, isteri kita takkan dapat tahap tu. Takkan dapat tahap tu. Kita nak tahap tu, kita sendiri pun lolak juga. Sebab tak? Kita mau dia macam ni, hang macam ni, hang macam mana pula? Nampak tak? Hang sendiri pun kerekok, kadang-kadang dia sendiri gerak subuh hang. Nampak tak? Jadi kita kena cek sendiri masing-masing lah kelemahan yang ada tu, okey? Khadijah radhiyallahu anha sebelum Nabi balik, setiap kali sebelum Nabi balik, tak lain dan tak bukan, dia letak ayat. Sunnatullah, bila suami masuk, kalau boleh biarlah kita layan suami balik ni. Pasal orang perempuan nak dapat pahala datin, senang je dengan duk tengok suami tengok you. Suka tak suka tengok dia? Tak suka, tapi try tengok you. Bukan. Dia tengok je pandangan tu ke syurga. Orang perempuan ni dengan banyak mentaati pada suami dia, dia ada harapan dah untuk dia masuk syurga. Khadijah radhiyallahu layan daripada ni, kadang-kadang ding dong 10 ding dong, dia tak turun lagi, baru duduk di atas. Kita sampai berpeluh, nampak tak? Ding dong tak ni lagi. Tu kita kena set belah otak, jangan ceramah Adam. You tahu tak Khadijah? Hang tahu tak Khadijah? Sebelum ding dong dia dah buka dah. Ayat tu tak boleh lah macam tu. Memang cerita Khadijah ni hebat. Tengok Nabi macam mana romantik. Dia tak mau bagi Nabi terasa sangat kalau isteri dia boleh menangis, dia rasa salah kat diri dia. Kalau kalau isteri dia sedih, yang kata Nabi ni, dia tengok isteri dia sedih, dia sedih. Macam ni kita tengok Aisyah radhiyallahu anha sedih, dia terus pergi ke Aisyah, dia dekat Aisyah, dia minta maaf dengan Aisyah. Dia tak, pasal Nabi kata, ya masyarakat sahabat, wahai pemuda, tolong jaga orang perempuan. Jaga orang perempuan, bagi kasih sayang dekat mereka, dan mereka akan bagi balik kasih sayang. Yang kasih sayang ni kita takkan dapat di mana-mana, melainkan dia saja boleh bagi. Isteri kita boleh bagi kasih sayang yang orang lain tak boleh bagi. Walaupun kita rasa nikmat di luar, pergi kedai-kedai makan, bang nak makan apa? Satu macam duk tergidik pada dia, waktu tu je kita seronok dengan dia. Tak ada. Tapi pandangan yang Allah bagi fitrah ni, mawaddah warahmah, lepas kahwin ni Allah bagi khusus untuk orang lelaki-lelaki ni, ada pada seorang isteri. Dia boleh bagi kat kita, ya Allah. Kasih sayang tu tak ada orang boleh bagi, dia boleh bagi kat kita. Ini nikmat yang besar agama bagi kat kita, nampak tak? Allahu Akbar kabira. Maka sunnah, ya Allah, bila masuklah rumah, Khadijah nanti letak ayat dulu. Masuk tak mau dan ini masuk bambang. You tahu tak apa ni? Bagilah yang masuk, duduk dulu Ustaz. Letak beg bunda ni nak cerita. You tahu tak anak tu dia letih bila masuklah rumah, jangan terus sembang masalah anak ni masuk sekolah dia menangis, anak ni. Bagi dia duduk dulu, nampak dia boleh sedia nak terima, sembang. Nampak tak? Kadang-kadang Ustaz tak sempat, Ustaz. Dia balik Ibn Ayat terus dia nak atas. Dia nak atas, dia mandi, coh dia keluar. Allah. Kita tak ada nak sembang apa dengan dia. Nak pergi kuliah dah. Elok nak pergi kuliah dia, Allah tu tengah malam dia balik. Kita ni duduk lah dekat bantai, dia tak ada dangkal betul dekat. Nak dekat dia tak ada. Dia nak balik ni Ustaz ni lah pukul 11. Elok kita ada keras ding dong Allah Ustaz. Masa tu nak dekat dia pun tak boleh mengantuk. Nampak tak? Jadi semua tu pagi-pagi nak bangun dah pergi dah. Bukan senang tu nak jaga rumah tangga, nak bagi masa tu bukan senang. Tapi ya kita nak pergi kuliah, tapi kalau boleh kita kena dia tahu nak pergi kuliah, balik awal. Dapat 10 minit tu, walaupun kita pandai bagi, pandai layan, pandai cakap, dia rasa-rasa macam 10 jam bagi aku. Dengan 10 minit tu kita pandai berkata-kata, pandai sembang dengan dia, seolah-olah macam 10 jam. Tak apalah ya nak. Okey bang, pergi dulu. Dia rasa nak pergi pun tak apa dah. Ini walaupun kita ada sembang dengan dia sejam, dia tak rasa sejam. Meaning tak rasa apa. Nampak tak? Sejam tu nampak sembang yang tak ada apa-apa, sembang benda-benda yang dia tak perlu.
Dia tak perlu. Tapi Khadijah radhiyallahu anha very smart. Pasal tu ya Allah, apa kena dapat? Semua duk cerita dalam kitab-kitab kita ni, Rasulullah dia sebagai Rasulullah ni kekuatan yang paling besar ada pada isteri-isteri dia. Isteri dia yang bagi semangat dekat dia, yang dia boleh jadi Nabi dan Rasul. Bagi semangat dekat dia, Rasulullah Pi Rasulullah, walaupun nak pergi di Gua Hira, pi Rasulullah. Bagi semangat. Pasal tu doa banyak-banyak orang yang baru nak kahwin ni, minta lah isteri kita ada cinta pada agama. Bila pada cinta pada agama, dia lapang dada dah. Nak pi mana pilah. Kalau tidak, awal kahwin dia satu kilan. Duk sat keluar. Kalau tak kahwin tak apa. Nampak tak? Duk sat keluar kata nak pi rakam dan kalau jiwa dia tak boleh faham, jenuh. Sebab tu hari yang pertama kan jangan tunjuk kita terlalu warak sangat. Keluar duduklah dengan dia. Dengan dia bila dia tak macam kata, kahwin terkelam nampak? Hak mulut laser kakau nampak kan. Nampak tak suasana tu? Allahu akbar kabira ya Allah. Khadijah radhiyallahu anha, kan nak cerita tentang Khadijah ni panjang. Cuma kita baca dalam buku ni je. Usia Khadijah dalam 40 tahun. Dan Khadijah sebenarnya dah kahwin dah, okey? Dah kahwin dah. Isteri pertama, suami pertama, kedua dia Khadijah dah pernah kahwin. Dan dia ada 2 orang anak. Dah pernah kahwin, dia ada 2 orang anak. Dan Khadijah benda yang dia kahwin, Khadijah kata apa? Aku kahwin dalam keadaan oleh kerana mak bapak aku yang suruh kahwin. Tapi perasaan cinta, 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 nampak tak? Perasaan cinta, dia kata tak ada. Khadijah ni tak tahu pada cinta, tak sonok. Tapi bermulanya Khadijah bercinta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pandangan pertama dia tengok Nabi, dia tak lilat-lilat dengan dia pernah. Dia tengok ni kan Muhammad, Allahu akbar. Dia tengok, nampak tak? Sampai Nabi duk sembang dengan dia, ni barang dia jual. Dia tengok Nabi. Nampak tak? Macam tu lah isteri hampa kalau tengok hampa terpukau. Bang. Kan? Itu nama dia hakikat cinta yang sebenar. Kan? Oleh sebab tu, Khadijah ni pula orang yang nak kahwin dengan dia. Lepas tu siapa dia? Siapa nak kahwin dengan Khadijah? Siapa nak kahwin dengan Khadijah? Yang nak kahwin dengan Khadijah siapa dia? Abu Jahal. Abu Jahal nak kahwin dengan Khadijah. Dia tengah duk proses ya Allah duk mengorak sampai bagi macam-macam tender. Ketua tender ni siapa dia? Abu Jahal. Semua orang nak dapat tender apa tender kena melalui Abu Jahal. Maka dia bagi dekat perempuan wanita yang paling kaya di atas muka bumi Makkahul Mukarramah ialah Khadijah. Dia bagi kat Khadijah dengan tujuan dia bagi tu bukan bagi saja, ada sebab. Khadijah, I bagi kat you, I bagi kat you. Rupanya dia nak ambil hati Khadijah. Dia tengin dengan Khadijah. Dalam masa yang sama, Khadijah tak ada hati dengan hang dah. Khadijah ada hati dengan anak menakan dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Khadijah dah ada hati dengan dia dah. Tapi dia bagi macam-macam. Bila dia tengok Khadijah tolak tawaran dia, tiba-tiba mau anak menakan dia, dia punya ungkit bangkit, dia camping betul-betul ya Allah Tuhan. Rasulullah ni pakai ilmu sihir pukau Khadijah. Macam kita duk katalah, macam mana hang boleh berkenan perempuan tu? Mak tengok sikit, mak perempuan tau. Mak tengok dia semak perut yang hang boleh terima, aku tak tahu. Perempuan tu buat apa kat hang? Apa tak? Yang ni semua panggil dulu. Nampak tak panggil dia? Macam mana hang boleh berkenan kat dia, aku tak tahu. Mak perempuan, mak tengok dia pun tak berkenan. Ya hang boleh berkenan tak mana? Mak tengok tang rupa tak ada, tang panggil apa pun tak ada dekat dia. Ya hang berkenan dekat dia, aku tak tahu lah perempuan tu dah buat apa kat hang. Hang minum ayak dia kan, hampir rumah dia, aku pun tak tahu apa. Benda yang kita cakap ni sama macam Abu Jahal cakap. Abu Jahal kata yang Khadijah ni boleh berkenan dekat Muhammad SAW, Nabi syihirkan dia. Satu. Kedua, dia kata Nabi gila harta, nak ambil harta milik Khadijah radhiyallahu anha. Kemping siang malam pagi petang kutuk Nabi, Allah Tuhan kutuk Nabi. Pak menakan sendiri Allah bagi jahanam
anak menakan dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak ni Khadijah, ya Allah. Allahu akbar kabira, dia kata. Maka dia kata Nabi SAW tidak menikah dengan wanita lain hingga Khadijah selama 25 tahun tau. Betul ya kat situ sikit-sikit kan. Selama 25 tahun Nabi kahwin dengan seorang perempuan nama Khadijah. Nabi tengok perempuan mana pun Nabi tak berkenan. Lepas tu kalau isteri-isteri hampa pandai mengorak nampak, hampa tengok mana perempuan cantik macam mana tak berkenan. Dia nak muntah ya. Apa nampak Allah bagi macam tu fitrah. Dia tengok macam mana cantik sekali. Pakailah apa nama skirt macam tenis nampak pungkop. Apa sekalipun dia mau juga isteri dia. Ini menunjukkan isteri itu cemerlang dengan dengan suami dia. Yang ni ciri-ciri ni kena ada. Nah 25 tahun Nabi tengok sikit banyak kan perempuan tak berkenan, apa pun dia suka Khadijah. Nampak tak? Sampai pasal nama pasal Khadijah. Khadijah radhiyallahu anha, dia kata tidak menikah, dia kata dengan wanita lain hingga Khadijah meninggal dunia. Tapi saat yang paling Nabi sedih dalam hidup dia bila meninggalnya seorang perempuan nama Khadijah. Fitrah orang bagi seorang lelaki-lelaki ni memang sayang perempuan. Bila perempuan dia meninggal, mesti dia menangis ni, memang dia akan sayang, dia akan ingat tu luar biasa lah. Fitrah, nampak tak? Tambah-tambah isteri muda pula. Dia menangis saja, tengok perempuan lain. Ni nama dia ni Khadijah. Okey. Anak-anak beliau, dia kata semuanya berasal daripada Khadijah. Semua anak Nabi berasal daripada Khadijah, semua. Cuma satu saja berasal daripada Maryam Qibti, daripada keturunan Al-Qibti Mesir. Siapa dia? Anak dia nama Ibrahim. Satu tu je. Ibrahim mati masa kecil. Masa kecil. Seronok sebenarnya cerita Nabi ni, seronok. Sekurangnya kita tahu, ya Allah, ada 2 isteri je yang melahirkan zuriat untuk dia. Pertama Khadijah, kedua Maryam Qibti. Yang lain semua ada. Yang lain semua ada. Okey. Khadijah lah dia kata yang menumpak beliau. Apa ni? Maksudnya Khadijah lah yang bersungguh kan? Khadijah lah yang bersungguh-sungguh, ya Allah, misi kenabian Nabi SAW. Khadijah sungguh-sungguh bila tahu kata Muhammad ni Nabi, dia sungguh, ya Allah. Letak ayat, letak kurma, layan yang tu yang ni. Tak apalah, Nabi nak buat untuk agama, dia sanggup. Khadijah ni sanggup ambil harta dia, diri dia, seorang perempuan. Sejarah bagi tahu semua harta benda dia tak nampak dunia, dia nak bagi untuk Rasulullah. Dia kata apa guna, dia kata aku sayang dekat Nabi, apa guna aku kumpul harta benda ni, aku perlu ambil harta benda aku ni bagi kat Nabi SAW untuk permudahkan dakwah dia. Nabi tak ambil duit ringgit dia untuk peribadi Nabi. Nabi kahwin dengan Khadijah, Nabi tak ambil habuan kekayaan Khadijah untuk diri Nabi. Nabi ambil tu semua untuk Islam. Nabi sendiri ada 2 helai baju. Kan dia cerita masa Nabi bila Bilal azan saja tengah hari, Nabi kata kat Bilal, tunggu sat. Pasal apa? Pasal Nabi tengok baju belum kering lagi nak pakai. Dia nak pakai tu. Tengok Rasulullah SAW. Allahu akbar kabir. Imam Malik ni masih segak lah. Dia segak. Dia kalau nak belajar hadis, dia nanti duk anggap kata Rasulullah dengan dia. Imam Malik, dia pakai secantik-cantik pakaian, sebersih-bersih pakaian. Kalau dia nak tukar pada pakaian lain, dia pastikan pakaian dia tu anak murid dia ambil orang lain pakai, supaya dia tak masuk kategori membazir. Bersih. Masa tu kita tengok ulama-ulama Saudi, dia bersih segak. Dia ikut keturunan tu sikit. Terutamanya di mana? Di Madinatul Munawwarah. Syekh Madinah seolah-olah baju baru setiap hari. Kita tengok memang dia pakai sat-sat je. Kita mengaji di universiti milik Saudi, basuh fari, baju bagi. Macam ustaz dulu dapat macam-macam. Dia suka student bersih. Masuk kalau tengok apa sikit, kalau kasut kita koyak, bagi kasut tu, pakai kasut lain. Kan serban semua bersih-bersih. Dia mau penampilan tu bersih. Dia pasal dia banyak duit. Nampak tak? Pasal tu syekh di sana satu pengotok pun tak ada. Satu pengotok punya bersih. Pasal dia memang ada urusan, tak salah pengurusan tu. Penampilan tu ada. Allahumma. Tapi Imam Syafi'i
tak pernah rasa nikmat dengan pakaian yang ni, tak ada. Imam Syafi'i miskin sangat-sangat. Imam Abu Hanifah keluarga kaya, keluarga jual kain. Mamak ni jual kain. Mana Imam Abu Hanifah Hanafiyah kan? Setiap ya Allah. Tapi Imam Malik segak. Keturunan dia kita tengok dengan kita pergi Madinah, tengok syekh-syekh mereka. Allah bila masa dia serika ada orang bagian dia dobi semua siap. Setiap kali dia main ceramah, saat ni kita tengok subuh, lain. Saat ni main tu lain. Bersih teramat-amat. Dengan wangi kat dia, subhanallah. Dia pakai atar yang biasa, ambar yang kayu tu. Allah, Allah, Allah. Ribu punya atar mampu. Kita ribu tak gaji, tak cukup. Nampak dah? Dia kata di sini Allah Khadijah, misi Khadijah tolong kenabian Nabi. Untung kita dapat seorang isteri boleh tolong sudut agama kita. Nabi kita betapa untung bila isteri mau agama. Betapa untung isteri gila agama. Betapa untung ya Allah isteri yang ada di belakang kita kejar-kejar agama. Bertuahlah rumah tangga. Kita nak tengok rumah tangga kita bahagia, tengok isteri itu sendiri. Bila isteri nama dia ghaflatun, rumah dia tidak menuju kepada rumahku, syurgaku. Kita tak boleh bohong. Bila kita tengok perempuan kita tenang balik-balik, dia pun lebih kurang. Kita tenang nak keluar, tenang nak balik tenang. Tapi kalau dia buat gila, otak kita dipakai koyok. Setiap kali kena cabut koyok, balik-balik kena pakai koyok semua. Nampak tak? Jangan main dengan nada orang perempuan ni, dia boleh bagi semak perut kita. Kita tengkak dengan dia sikit, kita keluar pergi kerja, sepanjang dia keluar pergi kerja, dia fikir, dia kata kat aku, elok sampai call, ding dia call kita, hati kita lain dah. Bang pergi kerja elok, Allah, kita elok balik. Tengok, jangan main kesentuhan dengan orang perempuan, nampak dia macam tu, dia boleh pergi runtuh serban hang, janggut hang gugur. Kan? Nampak tak? Ni sunatullah, ya Allah, sunatullah. Tapi Nabi dapat Khadijah, ya Allah. Nabi kata lega yang teramat sangat. Aku tak pernah jumpa perempuan di atas muka bumi macam Khadijah radhiyallahu anha. Macam ni semua cerita Khadijah kena sembang, baca kat isteri duduk sama sembang sama tengok. Dia bagi kekuatan dekat Nabi, misi dia untuk dengan Nabi. Dia kata buku ni kata apa? Ya Allah, kenabian dia berjihad bersama-sama dengan Rasulullah. Sungguh-sungguh kena Rasulullah sampai Khadijah akhir hayat dia kering sebenarnya, sakit Khadijah. Dia kata ya Allah, Khadijah tak boleh bangkit pada akhir hayat Khadijah, sampai terlentang Khadijah radhiyallahu anha, terlentang, ya Allah, terlentang. Ya Allah, Rasulullah nak balik, bagi peluang ke aku ya Allah, bagi peluang ke aku ya Allah. Dia minta bagi peluang dekat dia, Allah bagi peluang kat dia. Dia minta dengan Allah Ta'ala, sekurang-kurangnya biar Nabi balik, dia boleh ambil ayat, capai ayat bagi kat Nabi SAW. Minta, merangkak Khadijah, bukan kita tak tahu. Akhirnya Nabi balik, ya Allah, dia boleh buka pintu, boleh bagi ayat, sonok. Nabi dah tengok Khadijah ni laih dah, letih dah. Elok-elok dia peluk-peluk Khadijah, tengok-tengok tulang dah dekat Khadijah. Khadijah ni dia berisi sikit. Khadijah diberisi. Bila peluk Khadijah, ya Allah, habis dah. Hidup dengan Nabi ni dia berjihad sampai tak nampak apa dah batang tubuh dia. Duit dah habis. Pasal Abu Jahal dengar kata dia kahwin dengan Nabi, semua tender dia sekat. Sunatullah. Bila kita masuk apa-apa kan nampak ada tak sama dengan kerajaan apa, dia sekat lah orang kami, bukan. Okey. Panggil dulu dah ada dah. Sirah duk cerita kat kita. Khadijah seorang perempuan yang kaya sampai tak ada apa dah. Tak ada apa dah. Habis bagi kat Nabi sampai kering dekat-dekat nak mati. Sampai Nabi peluk Khadijah. Khadijah, jangan tinggal aku. Punya sayang dia Rasulullah. Dia tahu itu hak Tuhan nak ambil. Khadijah, jangan tinggal aku. Nabi rasa tak puas. Walaupun 25 tahun dengar Khadijah tak puas lagi. Peluk Khadijah, Nabi peluk Khadijah, jangan tinggal aku Khadijah, jangan tinggal aku Khadijah. Tapi Khadijah kata, ya Rasulullah, izinkan aku nak jumpa dengan Tuhan aku. Izinkan aku nak jumpa harap Tuhan aku. Pada masa itulah Nabi SAW, ya Allah, tak kata apa, redha. Sementara Nabi nak redha bukan senang. Nabi tak mampu nak senyum.
Nabi tak ceria, ya Allah, sepanjang Khadijah berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dahsyat ni Allah Khadijah, nampak tak? Kasih sayang seorang perempuan cukup dahsyat. Dia berjihad, dia kata berkorban untuk beliau, dia korban untuk Nabi, terlalu dahsyat. Tu kita seronok kalau ada isteri kita boleh korban tahap tu, kita the best. Kita nak pergi kuliah saja, ya Allah, dia siap semua. Bang, bila malu bang kalau you pergi kuliah dalam keadaan kem plekat kita pakai, dia berlipat sampai ke atas. Yang kem plekat pakai berlipat sampai ke atas. Orang cerminkan dini kahwin, automatik orang akan bubuh atas kepala siapa dia? Isteri yang tidak pandai handle. Rasulullah tengok pakaian dia semua tersusun. Bila pakai tak senonoh keluar pada rumah, orang buat atas kepala siapa dia? Takkan dia nak pergi ibadat sedekah pun tak boleh. Nampak tak? Lepas tu pula kadang-kadang berdengung satu macam. Allahu Akbar. Datang dia tu balik, tukar t-shirt dia yang tu yang ni ke. Bantu nampak tak? Bertuah dapat macam tu, bertuah. Terutamanya bila isteri yang apa, ya Allah, isteri yang ada kat rumah. Alhamdulillah. Sebaik-baik wanita, wanita yang banyak di rumah. Ciri-ciri kesolehan seorang wanita di rumahnya, bukan di luarnya. Tapi kalau kita ada isteri yang paksa di luar, maka Imam Malik kata banyaklah beristighfar. Dia pergi tempat kerja, astagfirullahalazim, untuk pasal apa nama, nak kena bayar tu, nak tolong dia pergi keluar kerja tu dengan nak bantu. Tapi kalau hampa dapat ada isteri yang boleh duduk di rumah khidmat kat rumah, alhamdulillah. Tapi syarat isteri tu kena kahwin dengan anak raja lah. Raja ni dia beranak dengan duit sekali keluar. Itu kelebihan. Jadi kita ni tak cukup duit, kadang-kadang isteri terpaksa keluar, dia pun letih, sama-sama keluar kan. Masa tu bila mana isteri dah banyak ada kat rumah, ciri-ciri itu dah hilang. Namun kita kena sabar. Demi pasal dia keluar untuk tampung ekonomi, kita kena sabar. Macam kita waktu pagi nak makan dengan dia, dia kelang kabut nak kerja, kita kena terima hakikat pemakan pagi tak sempurna berlaku. Kita kena terima pasal dia kerja. Saat ni balik tengah hari, balik teringin ada rumah, dia tak ada pula suasana tengah hari. Kadang-kadang ada anak balik-balik, bapa nak makan, bapa kena masak. Apa pun ya Allah, dengan tangan mak layan anak. Balik-balik Allah, anak kena balik pukul 1-2 nak makan nasi di rumah. Tiba-tiba mak dah masak, pagi-pagi masak siap-siap dah. Kalau kabut nampak tak? Anak tu kena cedok sendiri, dia rasa teringilah, bukan nak makan sangat, tapi nak kalau boleh duduk dengan mak. Dia rindu mak dia. Budak masa kecil ni lah dia bersama dengan mak dia. Tapi ada budak beranak, mak dia tak dan nak jaga dia, nursery jaga dia. Bapa pesen sangat mak dia jaga dia. Inilah rumah tangga yang tidak menuju kepada kesejahteraan. Kita tu tengok serabut sangat pasal benda ni. Pasal tu hampa kena handle secantik yang mungkin. Kecerdikan orang perempuan tu biar dia lahir dalam rumah tangga dia. Masuk universiti ke hebat mana sekalipun dia, kalau dia bekerja sekalipun, dia ada masa dia pandai. Nampak tak pandai? Tu kadang-kadang ada orang nampak dah ustaz dengan ustazah. Ustazah dia keluar daripada pagi sampai petang balik. Masuk ni lah. Anak tu kadang-kadang rindu kat mak tu. Bila mak tak tengok mak pukul 8 ceramah masuk dalam televisyen, anak pegang mak bagi seronok orang, cik sendiri tak sempat nak seronok dengan mak. Mak pergi sana sini bagi motivasi, tip kebahagiaan rumah tangga. Anda nampak pandai bagi ceramah ke orang, tip rumah tangga, tip melayan suami. Dalam masa yang sama kita tengok, kalau kita tengok program dia daripada pagi 2-3 hari keluar, kita bayangkan macam mana pengurusan dengan isteri suami dia, macam mana pengurusan dengan anak dia. Anak dia cuma ada pegang televisyen, mak, cik rindu kat mak boleh bagi tip kat orang, kami ni mak rindu dahaga sangat-sangat mak duduk di rumah. Nampak tak? Hari ni punya zaman fitnah. Boleh share dengan orang, boleh tentu boleh share dengan keluarga. Termasuk aku duk cakap ni pun kita risau. Pandai bagi ceramah tok tak kat orang, tapi teropong rumah tangga sendiri tak cantik.
Nampak tak? Setiap orang kita ni kena jaga rumah tangga kita. Macam mana Khadijah jaga rumah tangga dia. Cerita berkenaan dengan Khadijah ni sampai ulama karang ketua kebahagiaan rumah tangga. Rumahku, syurgaku ada pada Khadijah radhiyallahu anha. Sifat seorang wanita yang soleh dan soleha. Ada kat dia. Kurban untuk Nabi. Tak mau bagi Nabi sedih dalam masalah dakwah. Tengok dia tu. Harta benda dia sampai habis, ya Allah. Sampai habis. Berjihad bersama dengan Nabi, harta benda dia dan diri dia terkorban juga. Sebab habis tenda dia, tak ada orang pulau dia, orang tak mau sampai dekat dengan dia semua. Tak mau. Hasing Khadijah radhiyallahu anha. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengirim salam. Allah kirim salam masa Nabi nak balik. Ni buku ni ringkas tapi bagus. Nabi nak balik, elok perjalanan Nabi nak balik, Nabi nak masuk di rumah pada masa tu. Itu menunjukkan akhir hayat Rasulullah. Akhir hayat Khadijah. Nabi nak balik, Khadijah tengah sakit, nerap, ya Allah, tak nak bangkit. Macam mana pun dia capai hayat. Sepanjang masa nak balik tu, Allah kata, Muhammad, sebelum nak masuk di rumah, Jibril mai. Jibril kata, Muhammad, sampaikan salam kepada Khadijah. Yang salam ni datang daripada Allah. Salam ni datang daripada Allah. Tengok, Allah sendiri, ya Allah, nak bagi salam kepada Khadijah. Punya tahap macam tu, nampak tak? Allahu Akbar. Semua orang teringin nak dapat suasana sentuhan macam mana jiwa wanita yang solehah ni, macam mana? Allahu Akbar. Sonok, ya Allah. Allah Subhanahu wa taala mengirim salam, dia kata, untuk Khadijah. Tengok dia, melalui perantaraan malaikat Jibril. Jibril kata, Muhammad, sampaikan salam kepada Khadijah. Khusus dia kata, ini tidak pernah diberi kepada wanita. Mana-mana wanita tak pernah rasa nikmat yang mana Allah bagi salam malaikat Khadijah. Beliau wafat, dia kata 3 tahun, dia meninggal 3 tahun, dia kata, sebelum hijrah Nabi ke Madinah. Sebelum Nabi nak pergi ke Madinah 3 tahun, pada masa tu dia meninggal dah. Khadijah meninggal. Allahu Akbar. Isteri dia yang kedua, Saudah. Saudah ni kita tengok dia adalah tempat yang kedua, tapi kita kata selalu Aisyah radhiyallahu anha. Okey, tapi ulama ambil lah pasal dia kahwin dengan Aisyah sekejap. Dia kahwin dengan Saudah ni beberapa hari, dia kata, sepeninggalan dengan Khadijah. Beliau dia kata menikahi pula dengan Saudah pasal sahabat Nabi nak bagi tenang dia. Saudah binti Zam'ah Al-Quraisyiyah. Dialah yang menghibahkan. Giliran dia kadang-kadang dia bagi pada Aisyah radhiyallahu anha. Giliran dia bagi di pasal. Dia pernah kahwin dah. Nampak? Nabi kahwin dengan semua, ya Allah, wanita-wanita yang dah kahwin, melainkan seorang yang tak kahwin. Siapa dia? Aisyah radhiyallahu anha. Yang ketiga adalah Aisyah radhiyallahu anha. Setelah dia kata menikahi Saudah, beliau menikahi, dia kata Ummu Abdillah. Siapa dia? Ummu Abdillah ialah anak Abu Bakar radhiyallahu anhu, Aisyah As-Siddiq bin As-Siddiq. Ulama suka pakai gelaran As-Siddiq. As-Siddiq tak panggil Abu Bakar tau, dia panggil As-Siddiq. Binti As-Siddiq, kitab tu binti As-Siddiq adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. As-Siddiq ni cuma ada untuk diri dia saja, untuk Abu Bakar. Abu Bakar ni ramai ada Abu Bakar. Pada Abu Bakar hijau ada, biru ada. Pasal tu As-Siddiq cuma ada pada satu warna saja, kan? Wanita dia kata yang dibersihkan. Tak ada siapa, ya Allah, tengok wanita ni. Aisyah kena fitnah teruk. Orang yang buat fitnah ni siapa dia? Bukan orang Yahudi. Orang Yahudi tak buat fitnah dekat Aisyah. Yang buat fitnah dekat Aisyah ni orang yang tak puas hati dengan Rasulullah. Siapa dia? Abdullah bin Ubay, Al-Sahlul, Al-Bahlul, Al-Quraja. Masa dia alim di bumi Madinah, dia alim sangat-sangat. Bila dia alim, bila semua duk main mengaji dengan dia, tiba-tiba Nabi mai tak mai kat dia, cemburu. Dia cemburu, dia mau kalau boleh dia dia terasa terkejut bila Nabi masuk di Madinah, orang Yahudi mai kat Nabi, ahli kitab semua mai kat Nabi. Masa zaman dia tak mai.
Apa dia buat? Dia pergi rasuk dia ni semua. Dia kata Nabi kahwin dengan wanita yang berzina. Siapa dia yang buat? Sampai orang Yahudi meludah Nabi, hina dan kata lebih kurang kat Nabi, ni kan Rasulullah. Ahli kitab dia tak boleh terima orang ni kotor. Tapi orang yang sampai dekat ahli kitab ni sampai dia Abdullah bin Ubay. Orang ni pernah duduk dalam kuliah dengan Nabi, cuma tak puas hati dengan Nabi je. Pasal satu agama dia bagi tahu, orang yang bagi menangis Nabi, bagi sedih Nabi, sampai kitab tulis tangisan Rasulullah. Kesedihan Rasulullah, menangisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedih Nabi tak terhingga di bumi Madinatul Munawwarah. Tak lain dan tak bukan orang luar, bukan orang kafir, orang yang duduk kuliah Rasulullah. Kadang kita buat kuliah ni special brand ke polis tak tahu kita ceramah apa. Walaupun dia ni tak nampak tak? Polis tak tahu apa benda kita nak buat benda ni. Melainkan orang dalam ni lah pergi bagi tahu dia macam ni, dia macam ni, nampak tak? Nampak tak? Yang aku kena tangkap ni anak murid sendiri tangkap aku. Contoh example. Macam tu ya Allah, orang bagi pelingkup Nabi siapa dia? Orang dalam. Nampak tak? Pasal tu yang dikatakan munafik ni semua berpunca dalam kuliah. Tu kena jaga elok-elok. Kita main ni biarlah Allah didik kita, ya Allah jadi orang yang ada iman. Wanita yang dibersihkan, tengok dalam kitab ni, wanita yang dibersihkan namanya dari atas langit. 7 petala langit, ya Allah, 7 petala langit makhluk yang duduk daripada 7, 6 sampai ke atas 7 petala langit tu, semua ya Allah membersihkan nama apa nama? Aisyah radhiyallahu anha. Semua bersihkan Aisyah, bukan orang macam tu, Aisyah bukan macam tu. Aisyah bukan wanita yang zina. Semua kitab-kitab yang sahih, ayat Al-Quran, hadis Nabi, ya Allah memuji Aisyah, mengatakan Aisyah bara jauh daripada apa yang berfitnah dekat dia. Wanita zina, dalam perjalanan musafir, macam-macam. Kan? Semua tu. Tapi satu makhluk ya Allah hina sangat-sangat. Apa nama Aisyah sampai dia? Syiah. Pasal tu kita tak boleh terima Syiah. Kalau kita jumpa Yahudi dengan Syiah, bunuh Syiah dulu. Allahu Akbar. Ini plan baru. Bunuh dia dulu, nampak dia. Allah bagi hari ini ya Allah millatun kufur, millatun wahidah. Milah yang kapiak ni satu. Lah ni Syiah duduk dengan siapa? Dengan puak kapiak. Duduk dengan Amerika dan sebagainya. Satu negara Islam tak duduk dengan dia. Bagus apa yang berlaku di kedutaan Saudi di Iran. Satu benda yang bagus menyebabkan semua orang pisah dengan Iran. Kalau boleh biarlah dia jangan masuk langsung untuk buat haji atau umrah, jangan bagi ruang dekat dia. Bila dia kacau kita, yang kedua akan buat kacau Lebanon daripada Hezbollah. Haramkan lagi dia. Kita haram. Dia pakai plan selalu. Nampak tak? Dia main selalu ya Allah, dia buat kacau. Dan dia pakai buat drama macam-macam yang menyebabkan orang nanti ambil drama dia pakai apa? Tengok kematian yang berlaku ni ialah keturunan Raja Saudi. Dia nak pergi buat haji yang pasal dia tolak orang. Kalau dia nak pergi buat haji, pakaian tu ihram. Nak tunjuk pun bodoh. Terutama yang paling cepat sekali buat keluar berita ni ialah daripada Indonesia. Cepat. Dia buat keluar berita daripada yang Iran buat cerita ni cepat. Hantar pada semua dunia untuk tunjuk apa yang berlaku kematian ni. Punca dia Saudi tidak pandai mentadbir. Lebih elok kalau boleh Saudi serahkan pada orang lain untuk menguruskan jemaah haji. Sebab apa? Syiah mau biar mereka, kami boleh menyusun dengan strategi yang elok. Sedangkan mereka punya sebab dia tunjuk keturunan raja nak pergi melontar. Kalau nak pergi melontar sekalipun kain ihram lah bodoh. Takkan dia nak pakai baju macam ni melontar? Buta perut. Tengok. Nak sebar fitnah tapi tak kena dengan pakai iga ni semua ni. Menunjukkan itu bukan ihram. Musim haji, hari melontar tu, dengan syarat nak melontar kena pakai kain ihram. Tak, situ dah nampak dalil yang nak bohong ke orang tapi tak kena. Gambar tu bila dia buat. Tapi Indonesia cepat yang menyebabkan rakyat Indonesia beralih, ya Allah, ramai pergi kepada Syiah. Ribuan rakyat Syiah dengan benci dengan Saudi di ceramah yang begitu hebat yang menyebabkan dekat Bandung saja ada 16 pondok Syiah.
Tahu ni saja. Jokowi apa? Pasal bernama puak-puak Syiah benang, dia janji dia akan bagi peruntukan, dia bagi. Puak Syiah benang pilihan raya, dia bagi. Kita harapkan maka ulama sunni yang ada kat sana berada dalam keadaan bubuk caca merbah dah. Kalau ada ulama-ulama Indonesia ada kat Malaysia, baliklah betul di bumi dia. Bumi dia memerlukan tenaga, tak perlu di sini lagi dah. Kamu bisa balik dulu ya. Balik dulu. Bumi kamu memerlukan banyak lagi kerja-kerja dakwah. Nampak tak payah datang kalang kabut di sini saja. Enggak. Pergi saja. Mana orang Indonesia tak main ni? Nampak tak? Bagus dakwah ni, bagus, nampak tak? Pergilah ya Allah tu, nampak tak? Bumi dia hari ni berlaku kalang kabut. Tapi kita nak minta di Malaysia, janganlah. Pasal tu ulama sunni, salaf dengan khalaf, jangan kita bergaduh sangat-sangat, asyik bergaduh yang menyebabkan kita bagi ruang kepada Syiah. Kadang-kadang kita silap. Puak-puak kadang-kadang guna mufti sekat, tak boleh ceramah yang tu. Dia hantam puak-puak Wahabi ni, dia anggap macam kafir. Sampai setengah tempat mengatakan Wahabi lebih teruk daripada Syiah. Sampai macam tu. Serang sangat-sangat. Bila kita serang sangat-sangat, kita bagi keluasan pada dakwah Syiah merebak. Banyak lagi ajaran kafir, ajaran tak senonoh dia masuk tempat kita. Bodoh dah. Kita takut bila mana sebab tu kita jangan melayan macam tu. Kita takut nak bergaduh suku kita ni. Lama-lama kita tengok 2-3 pondok yang tu yang ni, kalau kerajaan lulus lagi Syiah, lagi lingkup. Kita minta satu je, kerajaan kita ni biarlah mengharamkan Syiah untuk selama-lama. Tapi Jamil Khair pula kata nak berbincang pula. Allah, tu kita takut. Nampak, dulunya kita sendiri kuat fatwa, kita kata haram Syiah di Malaysia. Lah ni dah lembek dah macam. Pasal apa? Pasal kita mau minyak dia, ekonomi dia. Tak payahlah. Kalau dia dengan ekonomi dia bagi kita tenang, dalam masa yang sama kalang kabut pembunuhan akan berlaku, lebih elok kita pandang yang perpecahan ni lagi teruk. Bila perpecahan, ekonomi akan lingkup di jahanam. Kita tak jaga elok-elok, akan jadi macam Indonesia. Tengok saja, tak sampai setahun akan datang esok ni, pergaduhan, pembunuhan akan berlaku untuk berebut masjid. Dan dia nak masjid, kan boleh diberi untuk dia pula. Lah ni satu. Di mana ada Syiah, bumi itu tak selamat. Di mana ada Syiah, bumi itu tak selamat. Allah sendiri bagi tahu kat kita, tengok di mana Syria, tak sangka-sangka. Semua bumi ada Syiah, dia bunuh umat Islam. Kita nak tengok hari ni di Iran, dia dendam dengan kita, dia bunuh tak berhenti setiap hari. Bulan depan dalam masa Ustaz Umar semua tengok. Kita tengok aja, kita perhati, tengok apa kita nak buat. Tengok apa dia susun strategi tak ada kita bunuh tanpa tahap macam tu. Allahu Akbar kabira. Kita tengok, masalahnya kita ada ramai orang kaya, tapi orang kaya yang tak tahu macam mana nak tolong Islam. Cina, kita ada orang Cina yang kaya, dia boleh tolong sekolah Cina dia. Kita ada ramai orang kaya, Syekh Bukhari lah yang tu yang ni. Kita tanya, adakah dia handle sekolah-sekolah agama tertentu? Kita ada ramai orang kaya, cuba bagi orang kaya ni, ya Allah, dia ambil 2-3 sekolah, dia handle elok-elok pergi kemas. Sekolah agama kita tengok-tengok pun tak larat. Bayar guru kadang 800. Pasal tu guru tu tak boleh tumpu kat guru yang mengajar sekolah agama, dia tak boleh tumpu kat sekolah agama 100%. Dan kita tak boleh marah guru tu. Gaji dia 800. Lepas dia mengajar, dia kena pergi tempat lain pula mengajar untuk dapat 2 gaji. Dia kena buat menjaga pula. Dia tak boleh tumpu. Kadang-kadang mudir, kita tengok mudir menjaga kicap, ustaz pergi sana, ya sekolah agama bagi kat dia 700, dia ada anak. Okey, dia kena menjaga, dia kena, siapa nak bagi. Orang kaya dia sampai sekolah Cina minta kalau boleh tak kena GST. Ni ada kita Datuk Peguam ada,
Dia punya mohon orang kaya-kaya Syiah punya pohon sampai tak ada bateri dalam ni. Adakah? Dia punya mohon ya Allah Tuhan sampai 2-3 sekolah Cina. Kita tengok kekayaan orang Cina boleh manfaat kepada rakyat dia, kepada bangsa dia. Kita punya bangsa, sekolah agama kita sedih, kita tengok sedih lah. Tak sini kita tengok ya Allah bangsa kita ni punya banyak kelemahan pada Allah Akbar. Aisyah radhiyallahu anha, what time? 11? Oh no. Nampak tak Ustaz rasa kita berhenti sini boleh tak? Nampak semasa ni Aisyah ni panjang. Aisyah ni menarik. Ustaz akan cerita pasal apa? Aisyah, setiap kali kita cerita Aisyah, kita kata Syiah kapiak. Aisyah ni menarik sangat. Ustaz akan sambung tentang cerita Aisyah. Aisyah ni Allah wanita yang satu-satunya wanita yang Nabi kahwin dengan dia tak kahwin dengan orang lain, gadis. Aisyah juga dalam semua wanita lepas Nabi mati, hukum hakam fatwa semua kena Aisyah. Pasal tu kalau orang tolak Aisyah, dia tak ada agama. Nabi kata Ummul Mukminin, lepas Nabi meninggal akan rujuk dengan Aisyah radhiyallahu. Kita dengar macam mana Allah Al-Quran sendiri bela Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sebelum Nabi nak kahwin dengan dia, Nabi mimpi ada satu rombongan buat main satu perempuan tutup dengan sutra, lepas tu buka nampak muka gitu. Maka masa Nabi nak diijab kabul, elok Nabi nak kahwin dengan Aisyah, Nabi elok tengok muka Aisyah. Aku tengok dalam mimpi macam ni muka. Kita nak tengok macam mana ya Allah pada. Lepas tu bila diijab kabul, bila diingkat diijab kabul, sunnah hanya kita mengaji sunnah. Sunnah berkahwin buat macam tu. Kan? Tak ada lah sunat-sunat gila semua, tak ada. Nampak tak? Lepas ijab kabul aku batang kepala otak tu semua, cincin-mincin semua tak ada lah agama. Upacara serlum tu semua tak ada. Kalau ada okey lah, okey. Nak buat sekadar adab, tapi jangan anggap ada agama. Terus main dor-dorkan. Balik kata, bodoh semayang apa? Nampak tak? Semayang subuh apa tak betul-betul semayang tu. Ghaflatun nak nampak benda tu. Nampak tu semua kita tinggal lah. Kita tinggal benda tu. Kita tengok macam mana, apa Nabi buat. Setelah hadis duk ajak tengok dalam buku ni ajak. Nabi ambil susu. Nabi bagi kepada Aisyah radhiyallahu anha. Nabi bagi ke Aisyah. Aisyah pula cari tempat Nabi minum. Bukan. Tempat minum pula Aisyah. Sunatullah, minta ya Allah. Sampai Nabi doa, kita kena macam mana Nabi doa, ya Allah Tuhan, kalau wanita ni baik untuk aku, jadikanlah. Ya Allah, mintalah wanita ni lah yang akan heret aku ke syurga. Kalau dia ada benda buruk pada dia, ya Allah Tuhan, mintalah kau keluar daripada dia. Nabi doa, Nabi ambil tangan Nabi buatan kepala Aisyah radhiyallahu anha. Masa diijab kabul, Allahumma inni as'aluka khairah. Nabi pun, nampak tak kita nak tengok dua-dua orang nak buat macam mana? Dia nak berhubungan malai ke apa nak tengok. Kita dah mengaji bab sunnah, tanya ke Ustaz Ali, tanya kat dia macam mana cara nampak tak. Lepas macam mana upacara majlis kahwin, Ustaz tengok. Kalau orang panggil Ustaz Husseini, dia buat cara sunnah. Best. Okey. Lepas ambil susu minum, tu bagi pada keluarga bla-bla. Ada ikatan silaturahim yang baik. Lepas tu makan tamar, maka benda-benda ni. Minta ya Allah, lisan, mulut lidah kita baik, suami isteri cakap dengan bahasa yang baik. Bahasa suami isteri yang I sayang kat you, sweetheart. Apa nampak? Okey, tak apa. Kita nak panggil gelaran apa? Sayang. Kita tengok nak muntah yang. Yang tu Nabi sebut, Nabi saya dapat Nabi panggil Umairah. Bahasa-bahasa yang Nabi panggil cukup punya dahsyat. Maka Nabi kata panggillah gelaran yang paling bagus sekali, terutamanya kita panggil isteri kita. Jadi pada saat perkahwinan kita nak tengok macam mana Aisyah radhiyallahu anha saat dia kahwin. Kita tak dengar hadis cerita panjang rumah tangga ni melainkan dengan Aisyah. Aisyah kata, ya Allah, bila aku nak masuk bilik, aku takkan Nabi tunggu sekejap, aku akan hiaskan diri aku. Dia tak benarkan Nabi masuk melainkan dia bagi cantik diri dia dulu. Cantik kan dia? Maka Nabi kata rumah tangga ni tolong bagi cantik, bagi elok di bilik.
tempat kita tidur. Ini Aisyah, kita dengar hadis Aisyah. Aisyah radhiyallahu, maka Nabi nak masuk pun Nabi kemaskan diri dia nak tidur. Maka Aisyah kata, setiap kan Nabi nak tidur, Nabi pastikan selimut tu wangi. Nabi akan wangikan dulu baru tidur. Tengok, kita hapa nak mampu dengan bantai dan minggu tak salin lah. Dah duduk dekat duk gomoy nampak ni. Bila dengan berpeluh satu macam, nampak tak? Bila kita naik shape berpeluh, nampak tak? Bila pergi salin bantai tu ke apa, jangan bagi bilik tu berbau. Bilik tu berbau. Ni sunnah Nabi. Semua kita mengaji. Nabi kata tempat tidur madaji' bagi cantik, bagi elok. Ini rumah kita bawa katil kotak, atas atas almari kotak. Tak ni apa ke? Berdebu. Allahu akbar kabira. Tempat kita mengaji sunnah, tapi kita akan tengok macam mana tu rumah tangga Rasulullah. InsyaAllah sambung dalam siri akan datang. Tajuk ni memang baik. Tajuk ni 2-3 bulan kita semua tajuk kahwin sampai dia berkahwin. Kita bagi resipi kat depan sekurang-kurangnya. Yang hampa dah lepas-lepas tak buat, depan ni try buat lah. Panggil kawan-kawan. Bila mana diijab kabul, kita pun ramai-ramai. Barakallah lakuma wa jama'a bainakuma bil khair. Kita boleh gendang tak? Boleh. Kan boleh digendang pada hari tu, nampak. Dan kita buat boleh takkan. Ni gendang nama Ustaz. Gendang bukan gendang taipusan. Bukan gendang tu. Kita boleh dibenarkan dalam syarat, boleh. Tengok macam mana di sebelah KL sunnah buat seronok. Kita sambut tu cara sunnah. Rupanya cara sunnah lebih meriah daripada cara tak senonoh. Pasal bila kita ijab kabul, yang malaikat akan terus mendoakan. Iblis syaitan menangis, ya Allah. Paling agama suruh jaga saat ijab kabul, duduk di bawah fi dhillillah wa fi rahmatillah. Yang tu kena jaga. Minta Allah bagi kat depan ni zuriat yang baik, keturunan yang baik, rumah tangga yang baik, semua. Masa itulah kita doa kat depan. Nampak tak? InsyaAllah setakat sini dulu. Perut tajri tak sabar nak berhenti tengok Ustaz. Dekat sini dia. Ya. Cerita kata Khadijah takut bagi tulang-tulang dia untuk jihad. Ya, yang tu kalau mereka kata sekalipun tadi tak nak nas, cuma kata bernama dia sampai akhir hayat dia tambah tulang temulang, maksudnya tak ada isi dah. Itu ibarat nak kata dia sampai gunakan tenaga dia, diri dia untuk berjihad sama Nabi SAW. Bukan ambil tulang bagi dia, nampak tak? Ibarat sampai jadi kering. Tu ibarat kata sampai dia jadi kering, nampak tak? Jangan buat kat sini macam tu. Ya. Itu Khadijah yang hantar orang benang rezeki maut dari Muhammad. Memang ada riwayat orang mengatakan timba cari memang Khadijah sendiri yang nak buat hari perkahwinan semua Khadijah. Betul kalau ikut semua Khadijah. Khadijah yang support semua. Cuma Nabi minta satu je. Nabi kata kat Khadijah, pasal Nabi nak panggil orang, Nabi malulah. Pasal kenuri majlis tu dihandle oleh Khadijah. Betul. Khadijah buat semua kenuri tu. Khadijah yang pergi semua, dan Khadijah minta Rasulullah setuju je. Itu betul. Setengah orang terdak ni. Macam setengah memang di kalangan tak setuju. Tapi Ustaz setuju. Khadijah yang yang handle semua tu. Majlis kenuri pun Khadijah. Cuma Rasulullah minta satu je. Dia nak panggil mak angkat dia. Siapa dia? Halimatus Sa'diyah. Dia nak jemput Halimatus Sa'diyah di majlis kenuri itu. Yang menyebabkan Khadijah ra'i lebih daripada 40 kepala kambing nak diberi kepada Khadijah, nak diberi kepada Halimatus Sa'diyah. 40. Pasal orang Arab, dia kepala kambing ni satu izzah, kemuliaan. Kepala kambing tu kita buang pasal kita buta perut, nampak tak? Dia kepala kambing sedap. Nama dia Bacir. Dia buat sup. Memang fantastic. Okey, dia bagi 40 Khadijah radhiyallahu anha, oleh kerana yang mai tu adalah mak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Halimatus Sa'diyah. Nabi bila tengok mak dia angkat ceria, ya Allah, tak ada mak, tak ada bapa. Dalam majlis dia diwakil ya Allah. Nampak tak?
mak angkat dia mai. Maka Khadijah yang bagi 40 kepala tu khusus bagi pada mak dia. Majlis tu memang semua Khadijah buat. Yang ni tak dinafikan. Rasulullah kata, dah Nabi sallallahu alaihi wasallam betul. Khadijah yang nak kahwin dengan Nabi SAW, dia arrange semua. Cuma dia jemput lah, Khadijah kita panggil lah. Tapi buat meriah kenuri Nabi, meriah sangat-sangat. Sampai 6 Jahanam tu, yang nama Abu Jahal, oh ya Allah tu nampak tak membara sangat-sangat. Ya. Ustaz kata pasal Khadijah sediakan 40 kepala kambing. Ya. Adakah yang itu menjadi satu dalil? Misalnya hari ni setengah orang dia kata masa kenduri kita ada VIP tetamu kita yang special. Kita layan dia lebih, kita makan yang special. Dia jaga ada kambing. So benda tu adakah Islam membenarkan kita layan VIP itu dan orang lain tak dapat layanan? Dalam agama bila kita buat kenduri sama. Dia tak ada kerusi VIP apa semua tu tak ada. Ustaz pun kadang lemah juga. Asal kita ustaz buat adik-beradik, ustaz nampak tak? Kita buat sama-sama. Kenduri tak boleh macam apa nama Imam Ghazali kata, jangan hadir di kenduri orang yang asing-asing kan. Jangan hadir kenduri itu. Kenduri yang tidak ada berkat. Panggil orang makan kenduri sama, awak dia beza-beza. Panggil makan kenduri, kita buat semua. Kalau nak buat adik-beradik, dia lepas benda tu. Maka bernama itu tawaran yang dia bukan buat dia oleh kerana apa nama Halimatus Sa'diyah, dia bagi benda tu kepada Halimatus Sa'diyah untuk buat balik-balik lah. Dia bagi kepada Halimatus Sa'diyah. Pasal ra'i Halimatus Sa'diyah sanggup mai di majlis dia. Nampak tak nak ra'i kan? Tak salah. Tak salah nampak tak? Nanti insya-Allah kita sambung. Pasal dia nak sedia. Pak nak buat kat mak mentua, mak mentua balik. Mak mentua berburu semua ialah kepala ikan. Kan? Kepala ikan balik mahal sekali kan. Kepala ikan balik mahal sekali. Kita rasa berhenti dekat ni insya-Allah. Apa boleh tanya nanti Aisyah pasal buku ni ringkas. Ustaz nampak dalam ni masalah dia cerita masalah Nabi sebelum nak kahwin dengan nama Aisyah, Nabi mimpi dulu, nampak dulu ada rombongan bawa. Ke semua tu kita akan sambung insya-Allah. Sekat sini dulu, yang baik semua datang daripada Allah, salah dan silap daripada keluar Ustaz sendiri. Kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanallah, syadu an la ilaha illallah, syadu anna Muhammadar Rasulullah.